Sekarang tuan-tuan kita masuk topik sirah kita tuan-tuan. Kita dah berbicara, dah sampai ke peristiwa hijrah dan Nabi SAW pun dah sampai ke kota Madinah. Bila Nabi SAW tuan-tuan sampai ke kota Madinah, Nabi pun masuk dekat satu jalan iaitu namanya Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada'. Saya dah cerita dah pada bulan yang lalu. Thaniyatul Wada' ni tuan-tuan satu lokasi yang berhampiran dengan Masjid Nabawi juga. Okay. Kalau kita sampai Madinah tu bolehlah nak tunjuk. Inilah tempat Thaniyatul Wada'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa izna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini. Sekali lagi untuk kita berada di dalam majlis-majlis ilmu di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita peroleh ini akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah. Dan mudah-mudahanlah dengan ilmu ini akan menyuluh kegelapan jalan-jalan kehidupan kita dengan cahaya ilmu. Sehinggalah kita kembali kepada Allah di hari akhirat dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan apatah lagi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, kita berada di hari-hari yang paling afdal, hari-hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam riwayat Al-Bazzar, Nabi SAW menyebutkan afdalu ayyamid dunya, seafdal hari-hari di dunia ini ataupun semulia-mulia hari-hari di dunia ini, ayyamil ashar, iaitu 10 hari awal Zulhijjah. Sepanjang tahun tuan-tuan, hari yang paling afdal kata Nabi SAW iaitu daripada tanggal 1 Zulhijjah sehinggalah ke tanggal 10 Zulhijjah. Ini hari yang paling besar dan hari yang paling utama. Dan dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, "Ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai amal-amal salih hamba-Nya melainkan pada hari-hari ini, yakni ayyamil ashar, iaitu pada 1 sehingga 10 Zulhijjah. Hari ini hari pertama tuan-tuan. Dah masuk dah malam yang kedua Zulhijjah. Mungkin seringkali kita dengar tuan-tuan dah diulang-ulang, tetapi inilah keterujaan bagi orang mukmin apabila dia bertemu dengan hari-hari yang utama di sisi Allah Ta'ala. Ini hari-hari yang istimewa tuan-tuan, hari-hari yang besar, hari-hari yang mesti kita cerita dan berulang-ulang. Sebab itulah tanda kegembiraan orang mukmin. Kerana apa tuan-tuan? Segala amal kebaikan yang dilakukan dalam tempoh ini semuanya mengundang kecintaan Allah kepada kita. Kita duduk dalam majlis ilmu pada 10 awal Zulhijjah tuan-tuan, lebih dicintai oleh Allah berbanding kita duduk dalam majlis ilmu pada waktu yang lain. Kita membaca Al-Quran di dalam tempoh 10 awal Zulhijjah lebih Allah cintai daripada kita mengaji Quran pada waktu-waktu yang lain. Apa-apa kebaikan yang tuan-tuan buat pada waktu ini tuan-tuan, semuanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kita berada di 10 yang paling afdal di dunia. Okey, 10 hari yang paling afdal di dunia ini. Jadi tuan-tuan, manfaatkan masa-masa yang ada ini untuk melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan, kata Al-Hafiz Ibn Kathir, utamanya 10 awal Zulhijjah ini adalah merujuk kepada siang harinya. Artinya, siang hari yang paling afdal adalah siang hari pada 10 awal Zulhijjah.
malam hari yang paling afdal adalah 10 malam akhir Ramadan. Ini dia letakkan kita kata titik tengah lah tuan-tuan. Tapi ini antara hari-hari yang utama. Sebab itu tuan-tuan, sepatutnya kita melihat tanggal 1 Hijrah sehinggalah nanti kita sambut raya haji tuan-tuan. Lihatlah hari-hari yang utama ni seperti mana kita melihat 1 Ramadan. Masuk je 1 Ramadan tuan-tuan, kita akan adjust semua waktu-waktu kita. Dan kita akan pastikan malam tersebut saya mesti tarawih di masjid. Percayalah mana-mana masjid pun akan melimpah. Kerana apa? Itu 1 Ramadan. Kenapa tidak pada 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah tuan-tuan kita beramal seperti itu? Percayalah kalau orang mukmin tahu tuan-tuan, disebar-sebarkan dan mereka tahu, percayalah masjid ni penuh seperti mana tuan-tuan tengok pada 1 Ramadan umat Islam menunaikan solat tarawih. Tapi itulah kerana kesedaran, mungkin kerana ketidakketahuan, maka inilah ladang-ladang pahala kita tuan-tuan untuk terus menyampaikan. Dan pada hari-hari yang afdal ni tuan-tuan, dia anjurkan kepada kita amalan-amalan yang utama. Saya tak masuk lagi topik sirah tuan-tuan, tapi nak sekadar berkongsi lah. Mudah-mudahan adalah saham saya kalau tuan-tuan melakukan amal-amal ini. Antara yang paling dituntut untuk kita lakukan pada awal-awal Zulhijjah ini, iaitu memperbanyakkan taubat kepada Allah. Memperbanyakkan taubat kepada Allah. Ini yang paling awal, paling asas dan paling utama. Sebelum tuan-tuan buat benda-benda yang lain, yang paling asas, perbanyakkan taubat kepada Allah. Dan taubat ni tuan-tuan adalah amalan yang paling mudah, tetapi amalan yang paling ramai tinggalkan. Kerana apa? Sebab amalan taubat ini merupakan amalan hati. Amalan hati tuan-tuan. Ramai orang ingat taubat ni kita kena perbanyakkan solat taubat. Tuan-tuan, tak mudah tuan-tuan. Nak mendirikan solat bagi orang yang tak solat, susah. Apatah lagi kalau kita kata kalau nak taubat, solat taubat. Ingat senang tuan-tuan, tak. Sebab itu, bila seseorang melakukan maksiat, tiba-tiba Allah campakkan hidayah kepadanya, maka datanglah talbis iblis, tipu daya iblis. Iblis kata apa tuan-tuan? Tak apa, tunggu dulu. Nanti malam kita akan bangun dan kita akan solat taubat. Dia akan tangguhkan taubat dan akhirnya tuan-tuan, malam tersebut tak bangun, esok kembali melakukan maksiat, esok lagi melakukan maksiat, dan dia akan terus bertangguh bertaubat dan akan terus melakukan maksiat kepada Allah. Ini adalah tipu daya iblis. Sebab itu taubat ni semudah apa tuan-tuan? Kata Al-Imam Nawawi, rukun taubat ni 3 yang paling asas. 3. Pertama, meninggalkan maksiat. Kedua, menyesal dengan maksiat. Ketiga, berazam tidak mengulangi maksiat. Kalau tuan-tuan perhatikan 3 rukun ni tuan-tuan, 3 ni adalah merujuk kepada waktu. Merujuk kepada waktu. Kalau saya nak bertaubat sekarang, macam mana saya nak buat? Tinggalkan maksiat serta-merta. Itulah namanya taubat. Kita tengah buat maksiat ni tuan-tuan, tiba-tiba Allah campak hidayah, sedar. Macam mana saya nak taubat? Tinggalkan maksiat. Itulah namanya taubat. Itu namanya taubat tuan-tuan. Serta-merta tinggalkan maksiat. Taubat di sisi Allah Ta'ala. Itu dikira taubat. Bagi dosa-dosa yang lepas pula, macam mana orang yang bertaubat? Iaitu menyesal dengan dosa yang telah dia lakukan. Apa maksud menyesal tuan-tuan? Dalam erti kata mudah ni tuan-tuan, iaitu serik. Jangan kata dia nak buat. Dia nak ingat pun dia tak nak. Itu namanya serik. Kita menyesal tuan-tuan. Buat pun tidak, ingat pun tidak. Kerana apa? Cukuplah yang dah berlalu dah. Saya takkan ingat, saya takkan buat. Itu namanya menyesal. Tapi hari ini tuan-tuan, orang kata dia bertaubat, tapi dia cerita dosa-dosa yang lalu tu dalam keadaan berbangga-bangga. Dulu apa dosa yang saya tak buat? Semua benda saya buat. Bla 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 bla. Dia cerita dalam keadaan berbangga. Mula-mula bercerita seolah-olahnya memberi pengajaran, teladan pada orang. Tapi akhirnya masuklah jarum-jarum iblis, lalu dia bercerita dalam keadaan dia berbangga-bangga dengan maksiat yang telah dia lakukan. Jadi tuan-tuan, tanda orang yang bertaubat pada dosa yang lepas, tinggalkan, serik. Dan dia tidak akan mengulangi, dia menyesal tuan-tuan. Dan pada masa akan datang, bagi orang yang bertaubat, adalah dia sekali-kali tidak akan mengulangi. Azam pada diri dia, saya takkan mengulangi maksiat. Saya takkan pergi ke tempat sekian. Saya takkan berkawan dengan sahabat sekian. Kerana apa? Ini adalah pintu-pintu ke arah kembali kepada maksiat yang telah lalu. Jadi 3 ni menjadi rukun. Sebab itu dalam satu peperangan Nabi tuan-tuan, namanya peperangan Uhud, iaitu satu kisah berlaku pada sahabat Nabi SAW, kalangan orang Ansar, namanya Al-Ushairim.
Dia ni daripada kabilah Ansar, kabilah Bani Abdul Ashhal. Saya sering kali cerita benda ni tuan-tuan, tapi perlu diulang kerana ini benda yang paling penting. Kabilah ni tuan-tuan dipimpin oleh seorang sahabat besar, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Bila Sa'ad bin Mu'az ni dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, dia kembali kepada kaum dia. Dia kata, wahai ya masyarul qaum, dia kata, wahai kaumku, apa pandangan kamu tentang aku? Kata kabilah Bani Abdul Ashhal, kamu adalah pemerintah kami, kamu adalah pemimpin kami. Maka kata Sa'ad bin Mu'az, kalau kamu melihat aku sebagai pemimpin kamu, aku perintahkan kepada kamu supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang tak beriman pada Allah dan Rasul, jangan berkata-kata dengan aku sampai bila-bila. Ini paksaan tuan-tuan, paksaan. Tapi berhasil tuan-tuan, seluruh kaum Bani Abdul Ashhal beriman kepada Allah dan Rasul di tangan Sa'ad bin Mu'az. Sedangkan waktu itu Sa'ad bin Mu'az baru masuk Islam, baru tuan-tuan. Tapi dia paksa seluruh kaum dia masuk Islam. Melainkan seorang je tak beriman, namanya Ushairim. Dia tak beriman tuan-tuan, tak beriman. Bila dia tak beriman tuan-tuan, kerana kedegilan dia, sehinggalah Allah datangkan hidayah. Pada bulan Ramadan tahun yang ketiga Hijrah, Allah campak hidayah dalam hati dia. Dia pun pergi bertemu dengan Nabi SAW pada awal pagi. Al-Ushairimi nak beriman kepada Allah. Kebetulan waktu tu tuan-tuan, Nabi SAW dalam persiapan perjalanan ke medan Uhud. Orang Quraisy dah tunggu Nabi dah di medan Uhud nak berperang. Nabi bertolak tuan-tuan. Jadi Ushairim datang nak beriman. Nabi pun Islamkan dia. Dia beriman pagi tuan-tuan, selepas waktu subuh. Subuh dah habis dah, dia beriman. Kemudian Nabi ajak, dia pun bertolak dengan Nabi SAW. Pergilah menyertai peperangan, jadi tentera Islam. Sampai ke medan Uhud, dia pun berperang tuan-tuan. Dan takdir Allah, dia syahid pada waktu tersebut. Sekitar waktu duha tuan-tuan. Pagi tu juga dia meninggal. Dia beriman selepas subuh, dia syahid sebelum zuhur. Dan ketika dia meninggal dunia tuan-tuan, syahid dalam peperangan, sahabat-sahabat Nabi tanya pada Nabi, bagaimana kita nak uruskan jenazah Ushairim ni? Macam mana nak uruskan? Lalu kata Nabi SAW, inilah orang yang paling sedikit amalnya tetapi paling banyak mendapat kebaikan daripada Allah. Kata Abu Hurairah, inilah orang yang sekalipun tidak pernah sujud kepada Allah, namun dia adalah ahlul jannah. Dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya masuk syurga Allah tuan-tuan. Dan itu menunjukkan kepada kita, taubat ini adalah amalan hati kita. Dan amalan perbuatan kita tuan-tuan. Dia tetapi tak terikat semestinya kena solat. Kalau tuan-tuan solat itu bonus tuan-tuan. Tuan-tuan istighfar itu bonus tuan-tuan. Tetapi yang lebihnya 3 rukun yang saya sebutkan tadi. Inilah namanya taubat. Ini perkara yang paling asas sebelum dalam kita menghidupkan 10 awal Zulhijjah ini. Baik, kemudian tuan-tuan, amalan yang kedua yang utama pada 10 awal Zulhijjah ini, mendamaikan ahli keluarga kita. Mendamaikan ahli keluarga kita. Ambil kesempatan Zulhijjah ni tuan-tuan untuk damaikan ahli keluarga kita yang bertengkar dan berbeza pandangan tuan-tuan, bergaduh dan sebagainya. Antara yang tuan-tuan boleh buat, kita cadangkan, ambil 1 ekor lembu, kita buat korban. Bahagikan 7 ni, setiap bahagian ni tuan-tuan kita cadangkan. Ini semuanya untuk ahli keluarga. Abang yang ambil bahagian pertama, yang kedua ambil bahagian kedua pula. Buat macam tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jumpa dengan saudara kita yang bergaduh ni, cakap, tahun ni kita nak buat korban. Ni 1 lembu ni untuk seluruh ahli keluarga. Ambil bahagian. Jadi saya cadanglah buat. Dia pun buat tuan-tuan, dia pun letak nama. Jumpa pula orang yang dia bertelingkah tu. Dan kita bagi tahu dia, ini lembu ni untuk ahli keluarga kita. Kalau ada rezeki, ambil bahagian. Dia pun ambil bahagian. Tapi bagi tahu, dalam bahagian ni juga ada abang yang ini, ada abang yang ini, yang dia bertelingkah tu tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah datangkan dan turunkan rahmah kepada keluarga kita. Macam mana? Bila nak melaksanakan ibadah korban, afdal untuk peserta tengok darah korban tu disembelih. Maka waktu tu tuan-tuan, waktu tu kebetulan dia pun bertemu, mungkin dia pun melapah sama, mungkin dia pun mengagih sama, makan bersama. Akhirnya kita doa kepada Allah, mudah-mudahan dia boleh berbaik-baik semula. Ambil kesempatan ini, kita jadi orang tengah tuan-tuan. Sebab itu agama kita mengajar tuan-tuan, dalam hal ini kita dikecualikan walaupun sampai tahap berbohong, tapi tak dikira sebagai berbohong. Kerana apa? Untuk mendamaikan 2 orang yang berseteru ni.
Kalau dia bergaduh tuan-tuan, kita boleh berbohong dan tak dikira sebagai bohong. Tapi bohong ni tuan-tuan jangan sampai kelentong habis tuan-tuan. Bohong ni macam mana? Jangan sebut benda yang menyakitkan hati, namun sebut benda yang menyejukkan hati. Ambil jalan tengah. Okey? Ambil jalan tengah tuan-tuan. Benda-benda yang sakit hati tu tak payah sebut, tak payah sebut. Sebut benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik. Supaya apa? Supaya kita dapat mendamaikan dua jiwa. Apatah lagi ini daripada kalangan ahli keluarga kita. Yang ketiga pula tuan-tuan, jadikan 10 awal Zulhijjah ini azam untuk melakukan semua kebaikan. Azam. Apa-apa kebaikan yang saya tahu, saya mesti buat. Sebab apa? Allah akan melihat kita dengan pandangan kasih sayang. Allah mencintai amal kita berbeza pada hari-hari yang lain. Paling mudahnya tuan-tuan, iaitu tuan-tuan memperbanyakkan takbir, tuan-tuan memperbanyakkan tahmid dan tuan-tuan perbanyakkan tahlil. Dan ini termasuk dalam kategori seperti mana takbir raya. Tuan-tuan boleh takbir dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Start daripada maghrib semalam tuan-tuan dah boleh bertakbir dah. Boleh bertakbir raya dah tuan-tuan. Dan ini namanya takbir mutlak. Abdullah bin Umar tuan-tuan, pada zaman dia masuk ke pasar-pasar di kota Mekah dan kota Madinah ni tuan-tuan. Dan dia bertakbir di pasar-pasar ni dengan takbir yang kuat. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan orang-orang mukmin ketika itu, kita ni dah berada pada awal Zulhijjah dan afdal untuk bertakbir. Tidak ada istilah tuan-tuan dan tidak ada asas. Bila mana kita mengatakan takbir ni hanya pada hari raya je. Hari lain tak boleh bertakbir. Nanti orang-orang yang telah meninggal dunia akan bersedih. Tidak ada asas tuan-tuan, tidak ada asas. Bahkan takbir itu digalakkan. Kerana apa? Ini sebagai satu wirid. Kalimatut tayyibah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyakkan takbir, tahlil dan juga tahmid yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ini amalan yang paling mudah tuan-tuan. Perbanyakkan. Antara yang lain tuan-tuan jangan tinggalkan duha. Sebab apa? Nabi SAW pernah wasiatkan kepada Abu Hurairah, yang mana Nabi tak pernah tinggal 3 amalan. Pertama kata Nabi, aku wasiatkan kepada engkau, jangan tinggalkan duha. Kedua, jangan tinggalkan witir. Dan yang ketiga, iaitu jangan tinggalkan puasa sunat 3 hari sepanjang bulan. Ini 3 wasiat daripada Nabi SAW. Jadinya, jangan tinggalkan duha. Kemudian, jangan tinggalkan witir. Dan antara yang lain tuan-tuan, jangan tinggal solat sunat rawatib 12 rakaat. Ini projek mega mampu milik tuan-tuan. Ini rumah mampu milik ni. Nabi sebut tuan-tuan dalam satu hadis riwayat daripada Ummu Habibah, Ummu Salah, daripada Ramlah binti Abi Sufyan. Dia menyebutkan tuan-tuan, kata Nabi SAW mendirikan 12 rakaat solat sunat rawatib, Allah akan bina satu mahligai untuk kita di dalam syurganya. Iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum subuh. Ni tuan-tuan boleh buat ni. Ni tuan-tuan buat. Pastikan tuan-tuan hari-hari yang istimewa ni kita tak tinggal. Ini amalan-amalan yang asas. Okey? Kita ganda-gandakan tuan-tuan amalan-amalan ini. Apa lagi tuan-tuan yang kita boleh buat? Antara yang lain pula tuan-tuan, iaitu tuan-tuan berazam takkan buat satu pun maksiat pada hari-hari yang istimewa. 10 awal Zulhijjah ni tuan-tuan, selain kita berazam untuk melakukan amal soleh, berazam juga jangan melakukan maksiat. Jangan buat maksiat. Kerana apa? Sebab meninggalkan maksiat merupakan amal soleh di sisi Allah. Meninggalkan maksiat merupakan amal soleh. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takutkan hari pertemuan dengan Allah, maksudnya dia buat amalan sehingga dia dipilih sebagai ahlul jannah. Masuk je dalam syurga nanti tuan-tuan, seorang penghuni syurga akan diberikan 2 syurga, jannatan, dia akan 2 syurga. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir tuan-tuan, kenapa seorang penghuni syurga dapat 2 syurga? Satu syurga kerana dia melakukan apa yang Allah perintah, dan satu lagi syurga kerana dia tinggal apa yang Allah larang. Buat apa yang Allah perintah, amal soleh tuan-tuan. Meninggalkan apa yang Allah larang pun amal soleh. Jangan pula kita tak mampu beramal, kita buat maksiat. Jangan tuan-tuan. Biar tak mampu beramal dan tak buat juga maksiat.
Jangan buat tuan-tuan. Sebab itu orang sekarang kata apa tuan-tuan? Syurga tu percuma tuan-tuan. Neraka tu mahal. Tuan-tuan nak masuk syurga percuma tuan-tuan. Semayang percuma, pergi masuk masjid percuma, senyum percuma, semua benda percuma tuan-tuan. Puasa percuma, tak payah makan. Manakala nak ke neraka tu berbayar tuan-tuan, mahal. Tuan-tuan nak pergi kelab, tuan-tuan nak minum arak, tuan-tuan nak ambil rasuah, semua berbayar. Semua. Bahasa mudah macam itulah. Tetapi inilah namanya syahwat, keinginan-keinginan syahwat kita. Antara yang lain pula tuan-tuan, iaitu tuan-tuan memperbanyakkan ibadah puasa. Kata Hafsah binti Umar Khattab, cerita tentang Nabi ni, isteri Nabi ni. Dia kata apa? Nabi SAW tak pernah tinggalkan 9 awal Zulhijjah daripada melakukan ibadah puasa. Nabi tak pernah tinggal tuan-tuan. Kalau kita memang tip-top, memang beramal tuan-tuan, daripada tanggal 1 Zulhijjah sehinggalah 9 Zulhijjah, puasalah tuan-tuan. Puasa. Ambil kesempatan puasa. Kerana apa? Ini antara amalan yang dilakukan oleh Nabi. Dan ini antara amalan yang afdal dilakukan pada 10 awal Zulhijjah. Tuan-tuan puasa. Kalau tak dapat tuan-tuan, tuan-tuan pilih iaitu hari Isnin dan hari Khamis. Ambil. Daripada 10 hari itu, mana hari yang jatuh pada hari Isnin dan hari Khamis, tuan-tuan pilih hari itu untuk buat ibadah puasa. Buat. Kalau tak dapat juga tuan-tuan, saya memang betul sibuk, ataupun saya memang ada keuzuran, tuan-tuan pilih salah satu, sama ada Isnin ataupun Khamis. Ni minggu depan ni tuan-tuan jatuh ni, Isnin atau Khamis. Kalau tak mampu juga tuan-tuan, tak boleh nak pilih, Isnin pun tak boleh, Khamis pun tak boleh, tuan-tuan jangan tinggalkan iaitu puasa sunat hari Arafah jatuh pada Sabtu hadapan. Ini paling minimal tuan-tuan, jangan tinggal. Kerana apa? Kata Nabi SAW, orang yang berpuasa hari Arafah, ahtasibu ala Allah ayyukafira as-sanatul lati qablah wa sanatul lati ba'dah. Allah akan berikan pengampunan kepadanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ibn Battal pun sebut apa tuan-tuan? Ini antara ganjaran yang utama. Sebab apa? Ganjaran ini ada pada ibadah puasa Arafah sahaja. Tidak ada pada ibadah yang lain. Ibadah yang lain pengampunan dosa yang lalu. Tapi untuk pengampunan dosa yang akan datang dan yang lalu hanya pada puasa hari Arafah. Jadi paling tidak tuan-tuan, hari Sabtu depan puasa sunat. Ni sehari pun memadai dah. Tapi kalau tak mampu juga tuan-tuan, saya memang ada keuzuran, ataupun saya ni datang cuti, memang tak boleh. Habis macam mana tuan-tuan? Maka kita ni anjurkan pada kenalan-kenalan kita, ataupun tuan-tuan orang-orang masjid, orang-orang surau, bagi tahulah. Kalau ada yang bercita-cita nak buat kenduri ke, nak buat makan-makan 9 Zulhijjah tu, tuan-tuan kata tangguhkanlah, tolonglah tangguh. Supaya apa? Supaya kita ni tak buat orang lain bersalah. Saya nak puasa, orang pula buat jemputan pula. Saya nak buat mana satu ni? Nak pergi makan ke nak puasa? Jadi tuan-tuan, kita bagi tahu dia, kalau boleh pilih, kalau boleh jangan buat. Kalau tak boleh pilih, memang saya tak ada pilihan. Inilah saya dah booking dah. Buat petang lah tuan-tuan. Kalau saya boleh cadang lah, buat petang. Supaya apa tuan-tuan? Jangan sampai orang bersalah. Okay? Jangan buat sampai orang bersalah. Ataupun juga tuan-tuan, kita pihak masjid, pihak surau ni anjurkanlah majlis berbuka puasa. Saya tak tahulah dibenarkan ataupun tidak. Ataupun mungkin tuan-tuan boleh pergi packing-packing ni, tuan-tuan edarkan. Galakkan orang berpuasa tuan-tuan. Sama ada penuh sampai 9 hari ni, ataupun Isnin Khamis ke, ataupun 9 Zulhijjah nanti, tuan-tuan cadanglah antara tuan-tuan. Okeylah, kita bagi packing. Siapa yang datang, kita bagi makanan. Siapa yang berpuasa, kita akan sediakan jamuan berbuka. Tuan-tuan buatlah macam mana pun. Supaya apa? Kita nak ada saham menggalakkan dan menghidupkan hari-hari yang paling afdal. Okey? Menghidupkan hari-hari yang paling afdal. Mudah nak cerita tuan-tuan. Tuan-tuan kena lihat 10 awal Zulhijjah ni macam tuan-tuan tengok 10 akhir Ramadan. Semua masjid surau akan buat qiyamul lail. Semua masjid surau akan berebut nak jamu orang berbuka. Semua orang sibuk nak berinfak. Semua orang sibuk nak habis khatam Quran. Sepatutnya itulah yang ada pada 10 awal Zulhijjah. Itu sepatutnya mesti ada tuan-tuan. Pada awal 10 awal Zulhijjah. Ini hari yang paling utama tuan-tuan. Kalau nak kata utama tu sangat utama. Tapi kita tak nampak ia sebagai hari-hari yang istimewa. Okay, ini antara hari yang dituntut untuk kita lakukan. Dan nanti tuan-tuan, pada 9 Zulhijjah nanti adanya satu istilah namanya takbir muqayyad. Kalau sekarang ni tuan-tuan bertakbir namanya takbir mutlak. Nanti 9 Zulhijjah hari Sabtu subuh je tuan-tuan, hari 9 Zulhijjah tu tuan-tuan terus bertakbir dah.
Itu namanya takbir muqayyad. Kita tak takbir petang raya tuan-tuan. Kita takbir start daripada 9 Zulhijjah. Itu tuan-tuan boleh takbir mengikut selepas waktu solat. Imam terus je ambil mic takbir. Cumanya sebab tahun ni Arab Saudi raya dulu tuan-tuan. Jangan pakai ingat semayang raya pula. Ini raya awal pula hari ni kita. Kita pakai raya dah. Tak raya hari had. Cuma sunatnya tuan-tuan boleh buat pada 9 Zulhijjah. Subuh tu dah boleh bertakbir hari raya. Okey. Ini antaralah tuan-tuan yang boleh buat, dan ini antara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan yang satu lagi dah tuan-tuan, yang terakhirnya iaitu ibadah korban. Ni pun tuan-tuan pun maklum. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang tuan-tuan kita masuk topik sirah kita tuan-tuan. Kita dah berbicara, dah sampai ke peristiwa hijrah, dan Nabi SAW pun dah sampai ke kota Madinah. Bila Nabi SAW tuan-tuan sampai ke kota Madinah, Nabi pun masuk dekat satu jalan iaitu namanya Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada'. Saya dah cerita dah pada bulan yang lalu. Thaniyatul Wada' ni tuan-tuan satu lokasi yang berhampiran dengan Masjid Nabawi juga. Okey. Kalau kita sampai Madinah tu bolehlah nak tunjuk. Inilah tempat Thaniyatul Wada'. Ada dua pandangan ulama dekat situ. Pertama, Thaniyatul Wada' ini merupakan jalan keluar. Mana-mana orang-orang Madinah kalau mereka musafir, mereka akan lalu dekat kawasan situ dan akan dilambai pada ahli keluarga dia. Okey, dia akan lambai pada ahli keluarga dia. Yang kedua pula, pandangan yang agak masyhur, iaitu lokasi itu adalah lokasi yang gelap dan seringkali menjadi sarang kepada Yahudi-Yahudi ni untuk melakukan kejahatan. Jadi orang Yahudi ni dia probok-probok orang-orang Madinah ni. Dia kata apa? Jangan lalu dekat kawasan tersebut. Siapa yang lalu, dua kemungkinan. Sama ada dia tak kembali ataupun dia keluar akan menjadi gangster pula. Tu. Jadinya tuan-tuan, takdir Allah, unta yang Nabi tunggang ni, dia keluar masuk ke kota Madinah ni melalui jalan Thaniyatul Wada'. Bila Nabi masuk lokasi tu tuan-tuan, maka yang menyambut Nabi ni bukan orang lelaki, tetapi yang menyambutnya ada orang perempuan. Perempuan yang nyaut. Sebab itu tuan-tuan bila tengok yang membunyi lagu blululululu tu, itu perempuan tuan-tuan. Dia bukan lelaki, lelaki tak buat macam tu. Kan? Sebab apa? Orang lelaki tunggu tempat lain kat jalan utama, yang perempuan tunggu tempat lain. Tengok-tengok Nabi lalu daripada kawasan tersebut. Sebab itu bila kita berselawat tu kan kita sebut tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Kat situ ada kalimah. Ada thaniyatil wada'. Nabi datang daripada laluan tersebut. Bila Nabi lalu situ tuan-tuan, seolah-olahnya telah menghilangkan persepsi-persepsi yang mana kawasan itu adalah kawasan gelap. Hilang habis tuan-tuan. Maksudnya tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang berada di kota Madinah. Lalu Nabi SAW pun sampai ke kota Madinah. Dan Nabi SAW ni unta dia berhenti. Qaswa' ni berhenti dekat tapak Masjid Nabawi pada hari ni tuan-tuan. Dia pun berhenti dekat situ. Kebetulan tapak itu adalah milik anak yatim tuan-tuan. Lalu mereka ni kata pada Nabi SAW, ambil. Ni saya wakafkan untuk Nabi ni, ambil. Nabi kata tak, aku takkan ambil, melainkan aku akan beli tapak ni. Nabi tak ambil tuan-tuan. Dan ini peringatan kepada kita. Mana-mana masjid, mana-mana institusi tahfiz, mana-mana badan-badan kebajikan, termasuklah rumah-rumah anak yatim tuan-tuan, kita kena berfikiran jauh. Jangan ambil asal nama wakaf, ambillah kita buat masjid. Bukan wakaf tuan-tuan. Asal nama, ni tanah ni nak buat masjid je. Tak apa, ambil. Dia tak wakafkan tuan-tuan. Dia kata ni ambil lah tanah ni, buat masjid. Tak apa, ni saham untuk ayah saya. Nanti tuan-tuan, bila kawasan tu dah maju, crowd dah ada, orang datang, percayalah nanti anak-anaknya pula datang tuntut. Ini tanah siapa ni? Yang itu jadi kes. Dan ini selalu berlaku kat pusat-pusat tahfiz. Selalu berlaku. Jadi ikutlah seperti mana yang diajarkan oleh Nabi. Nabi buat macam tu juga tuan-tuan. Nabi kata tak, tanah ni saya nak beli dan diwakafkan untuk masjid. Lalu Nabi pun beli dan Nabi wakafkan. Maka Nabi pun binalah tuan-tuan masjid seperti mana yang Nabi bina pada zamannya dan hari ini berkembang. Cuma kiblatnya tuan-tuan menghala ke Baitul Maqdis. Pada tahun tu juga tuan-tuan, maka adanya pensyariatan azan. Okey, tahun pertama hijrah tu dah ada pensyariatan azan. Okey, sebelum kita cerita tentang azan ni, mudahnya tuan-tuan kena tengok di dalam ilmu sirah, kalau tuan-tuan baca dia sebut zaman tahun kenabian. Itu bererti zaman Mekah. Ada 13 tahun kat situ. Sebut zaman kenabian je, tahun kenabian itu merujuk kepada zaman Mekah. Ataupun disebut Amul Nubuwah.
Dia ada 13 tahun. Daripada umur Nabi 40 sampai umur Nabi 53 tahun. Tapi bila disebut sebagai Amul Hijriyah, tahun hijrah, itu bererti ini zaman Madinah. Jangan terkeliru tuan-tuan. Zaman Mekah, dia ada 3 fasa. Fasa pertama, dakwah sembunyi 3 tahun. Kemudian fasa dakwah terbuka 7 tahun. Okey, dah 10 tahun dekat situ tuan-tuan. Baki 3 tahun lagi iaitu fasa dakwah luar kota Mekah. Yang itulah Nabi SAW dakwah sampai ke Taif. Itu tuan-tuan boleh nampak 3 fasa tu, tuan-tuan boleh nampak apa yang berlaku dalam fasa-fasa ni. Kalau tuan-tuan ada timeline tu, tuan-tuan boleh nampak. Okey, itulah Nabi dakwah ke Taif. Bila Nabi tak dapat dakwah di Taif, Nabi balik ke kota Mekah. Nabi tak dakwah ke orang Mekah dah tuan-tuan. Nabi dakwah kepada jemaah haji. Orang-orang luar kota Mekah sampai ke kota Mekah nak buat ibadah haji, mereka lah audiens mad'u Nabi untuk berdakwah. Orang Mekah Nabi tak dakwah dah. Kerana apa? Dihalang oleh Abu Jahal waktu tu. Okey. Masuk zaman Madinah tuan-tuan, yang disebut sebagai tahun Hijriyah, maka di sini ada 3 fasa juga. Fasa pertama iaitu fasa dalam keadaan ketakutan. Fasa pertama ni fasa ketakutan. Yang ini disebut sebagai tahun-tahun difa'. Nabi bersifat defensif. Dia berlaku tuan-tuan daripada tahun pertama hijrah sampailah ke tahun 6 hijrah. Sampai habisnya sehingga adanya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian antara kota Mekah dan juga kota Madinah. Secara zahir perjanjian tu tuan-tuan, perjanjian tu nampak berat sebelah kan? Sampai Omar ni marah-marah tuan-tuan. Dan Omar dikecewa. Kerana apa? Perbuatan itu dia sangat bersedih. Kerana apa? Dia pernah marah Nabi SAW. Memang dia tak puas hati dengan Nabi dah. Sebab Nabi kata apa? Balik lah, kita balik. Kita tak payah buat umrah. Kita datang umrah tahun depan, umrah qada. Umar kata, kan kita ni orang yang di pihak yang benar. Kenapa nak tunduk kepada kebatilan? Nabi kata balik. Dia tak nak tuan-tuan, dia bertegas. Berlawan dengan Nabi SAW. Dan itu dia kata antara perbuatan yang paling disesalkan dengan Nabi SAW. Tapi nak cerita tuan-tuan, walaupun perjanjian tu nampak macam berat sebelah, tapi sebenarnya dia adalah kemenangan kepada Islam. Kerana apa tuan-tuan? Paling asas tuan-tuan boleh nampak. Bila orang Mekah setuju untuk mengikat perjanjian dengan kota Madinah, pada perjanjian Hudaibiyah tu, secara automatik kita faham mereka mengiktiraf kota Madinah sebagai kerajaan official. Mana ada kerajaan mengikat perjanjian dengan kampung tuan-tuan. Jadi bila dia ikat je perjanjian tu, gencatan senjata tu, itu kemenangan. Sebab apa? Orang Mekah mengiktiraf kerajaan Islam Madinah. Sebelum tu tak ada tuan-tuan, tak ada. Okay? Jadi bila adanya perjanjian tu sebenarnya kemenangan dah. Lepas tu ada lagi rentetan-rentetan yang lain. Sebab itu Nabi SAW, bila berlaku tu je Nabi dah tenang dah. Okay, kita dah selesai dapat ni, dah tak ada apa-apa dah. Okay, 6 tahun pertama ni tuan-tuan, tahun kebimbangan. Dan tahun ni paling banyak peperangan. Kenapa tuan-tuan? Bila sebut defensif, tak bererti Nabi dan para sahabat ni dia berlindung dalam kota Madinah. Tak semestinya tuan-tuan. Kota Madinah ni tuan-tuan, dianya keluasan dia adalah dataran Masjid Nabawi pada hari ini. Tuan-tuan tengok dataran Masjid Nabawi tu, yang ada payung-payung tu, itulah kota Madinah tapak asalnya. Yang mana perkuburan Baqi' Gharqad tu tuan-tuan, itu adalah di luar kota. Okey, hari ini dah berubah. Yang mana perkuburan Baqi' sebelah Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi tengah-tengah tuan-tuan. Tengah-tengah. Kalau tuan-tuan betul-betul berdiri kat Masjid Nabawi tu, tuan-tuan boleh tengok. Masjid Nabawi ni tengah-tengah. Ni keluasan pekarangan Masjid Nabawi tu, itulah kota dia. Dan kota dia adalah kubu-kubu tinggi tu. Macam tuan-tuan tengok zaman-zaman medieval di Eropah tu, begitulah keadaannya. Dalam tu ada rumah-rumah. Okay? Perkuburan di luar kawasan. Jadinya, Nabi SAW tak bertahan di dalam kota Madinah. Ada kalanya Nabi buat attacking. Attacking tu pun dikira sebagai defensif. Kerana apa? Bila Nabi dengar je berita ada orang merancang untuk menyerang kota Madinah, Nabi ada spy-spy dia tuan-tuan. Dia ada spy-spy, pengintip-pengintip dia. Maka Nabi akan keluar terlebih dahulu untuk melakukan serangan hendap. Ini strategi. Tujuannya apa? Untuk mengurangkan angka korban. Dan semuanya terbukti. Nanti kita akan masuk zaman-zaman peperangan tuan-tuan. Bila Nabi buat serangan hendap je, automatik mereka ni akan tak bersedia. Bila tak bersedia, kebanyakannya surrender. Kebanyakannya beriman ataupun lari tuan-tuan. Dan jadinya Nabi dapat kurangkan angka korban. Tuan-tuan bayangkan, zaman Nabi saja, peperangan yang terjadi adalah 83 ke 84 peperangan.
83 ke 84 perang. Banyak tuan-tuan. Setahun tu boleh cecah 7 ke 8 perang. Setahun. Purata macam tu. Angka korbannya tuan-tuan, syuhada je 321. Sangat minima. 70 saja dah tersyahid di dalam peperangan Uhud. Baki-baki tu bagi-bagi tuan-tuan. Bayangkan perang Badar 14 orang syahid, perang Uhud 70 orang syahid. Kat situ dah ada 84 dah. Baki tu tuan-tuan, kongsi-kongsilah dalam 84 perang tu. Tuan-tuan boleh nampak angka korban tu minima. Ada kala Nabi menang tuan-tuan tanpa berlakunya pembunuhan. Ini taktikal. Ini kebijakan Nabi SAW dalam peperangan. Okay, sebab itu bila kita dengar kenapa Nabi keluar berperang pula? Bukan berperang tu namanya attacking tuan-tuan, tetapi defensif. Kita mempertahankan diri kita dengan cara kita serang awal. Supaya apa? Kita tahu kekuatan kita. Kita ni dah tak kuat, senjata tak banyak, tentera tak ramai. Kalau diserang kita, habislah, lunyailah kita tuan-tuan. Dia henyak-henyaknya. Jadinya Nabi keluar terlebih awal. Supaya apa? Mereka tak bersedia. Dan ini tuan-tuan boleh tengok. Iaitu satu peperangan hari ni, zaman moden iaitu perang 6 hari. Perang 6 hari. Tuan-tuan Google je, perang 6 hari. Tuan-tuan tengok macam mana wilayah Israel meluaskan wilayahnya menentang negara-negara Arab termasuk Mesir. Pada tahun 1960-an tuan-tuan. Dia menang dalam peperangan tu tuan-tuan, wilayahnya makin luas. Perang 6 hari. 6 hari tuan-tuan, negara-negara Arab sekitarnya kalah teruk. Antara yang mereka lakukan iaitu Israel ni menyerang askar Mesir pada awal subuh. Kerana apa tuan-tuan? Waktu tu dia tahu orang Arab ni, khususnya Mesir ni, dia mengetih pagi tuan-tuan. Mengetih. Ni dia baca dia punya strategi ni. Dia tengok orang pagi ni mengetih, minum mengetih. Jadi tak bersedia sangat. Jadi dia buat serangan hendap. Dia kecil, dia tak kuat. Jadi dia gunakan taktikal dan dia menang tuan-tuan dalam peperangan tersebut. Bila ini kalah, maka berjangkitlah negara-negara yang sekitarnya semua kalah. 6 hari je tuan-tuan kalah. Sedangkan dia negara yang paling kecil. Dan ini sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okay? Kita hanya berlawan bukan sekadar dengan fizikal, tetapi menggunakan akal kita, kebijakan kita. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini fasa pertama. Fasa yang kedua pula tuan-tuan, setelah startnya bulan Ramadan tahun yang ke bukan bulan Ramadan. Startnya bulan Muharram tahun yang ke Zulhijjah tahun yang ke-6 Hijrah. Habis je perjanjian ni tuan-tuan, maka disebut sebagai fasa yang kedua, iaitu fasa dakwah kepada raja-raja. Yang ni Nabi SAW tenang dah bertenang dah. Ni fasa dakwah. Kerana apa? Dah berlakunya gencatan senjata. Berlakunya tahun ni tuan-tuan, dua musuh utama Nabi ni kalah. Saya mudah macam ni. Tuan-tuan kena tengok zaman Madinah ni, Nabi menghadapi 3 musuh. Pertama iaitu orang musyrikin Quraisy. Yang kedua iaitu kalangan orang Yahudi. Dan yang ketiga ni adalah orang-orang munafik. Yang ini tuan-tuan dia ada banyak geng lah. Badui ada, Arab Ghatafan ada. Ni geng-geng dia, banyak kabilah. Tapi yang paling asas 3 ni. Masuk je tahun yang ke-6 Hijriah, Quraisy dah tolak ke tepi dah. Kenapa? Sebab ada perjanjian gencatan senjata. Jadi automatik tuan-tuan, senjata tu dah beku dah. Maka tidak ada peperangan dengan Quraisy. Manakala orang Yahudi pula, mereka dah bersarang dekat Khaybar. Waktu itulah tuan-tuan, Nabi SAW memerangi Yahudi-Yahudi di kota Khaybar. Dan waktu itu tuan-tuan, bila kalah je Yahudi, maka seorang lagi musuh, habis dah, selesai. Yahudi dalam kota Madinah dah tak ada dah. Yahudi di luar kota Madinah pun dah tak ada dah. Yang tinggal tuan-tuan adalah orang-orang musyrik sahaja. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang berada di dalam kota-kota Madinah. Ini fasa yang kedua. Fasa yang kedua ni tuan-tuan, Nabi banyak buat kerja-kerja dakwah dah. Nabi pun perbanyakkan dakwah. Fasa yang ketiga pula tuan-tuan. Fasa yang ketiga ni iaitu fasa yang bermula start daripada Syawal tahun ke-9 Hijrah. Okey, selesai je peristiwa Fatu Mekah, habis peristiwa Fatu Mekah tuan-tuan, tahun yang ke-9 Hijrah ni ada satu lagi peristiwa, iaitu selepas Nabi SAW ni dengan para sahabat ni, dia menang dalam peperangan Mu'tah, dan satu lagi mereka menang di dalam peperangan saya lupa satu lagi perang tu, Perang Tabuk. Satu lagi perang namanya Perang Tabuk. Menang je dalam perang ni tuan-tuan. Perang Tabuk ni Nabi menghadapi tentera-tentera kulit putih. Ni orang putih tuan-tuan. Iaitu kerajaan Rom yang berpusat dekat Syam, dekat Syria.
Mereka ni tuan-tuan, on the way nak pergi Tabuk, mereka patah balik. Maharaja Rom ketika itu suruh mereka patah balik. Sebab apa? Yang dia tahu yang mereka akan hadapi ni adalah Rasul, bukan manusia biasa. Jadi sebab itu Heraklius ni tuan-tuan, dia pun U-turn balik. Sampai ke Tabuk mereka U-turn. Nabi SAW sampai ke Tabuk dan Nabi stay. Dan ini peperangan terakhir Nabi SAW. Habis je peristiwa ni tuan-tuan, Nabi balik je, waktu tu orang-orang yang berada di sekitar kota Madinah ni mula celik mata. Tengok kerajaan Rom pun tak mampu lawan dengan kerajaan Islam. Maka di situ tuan-tuan berlakunya tahun namanya Amul Wufud. Tahun-tahun delegasi. Maksudnya ramai kabilah-kabilah luar kota Madinah ni datang jumpa Nabi dan mereka beriman dengan Nabi SAW. Ni ramailah. Yang ni Islam, kabilah ni Islam, kabilah Islam, kabilah Islam. Ini menarik tuan-tuan. Sebab waktu itu Allah turunkan satu surah namanya surah Al-Hujurat. Ada cerita yang ni etika dalam kemasyarakatan. Dalam surah Al-Hujurat itu ada perbincangan juga. Ini menarik. Dan ini tuan-tuan dia berlaku sampailah hari kewafatan baginda Nabi SAW. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Masa tak panjang pula. Okey. Saya nak cerita zaman awal tu agak panjang nanti tuan-tuan. Tak apa, saya nak ringkas je. Kita langkah sikit tuan-tuan. Kita sentuh part yang lain yang lebih ringkas supaya kita ngam habis sampai Isyak. Nabi SAW tuan-tuan, bila Nabi SAW nak buat haji, ni musim-musim haji kan, dia disebut sebagai Hajatul Wada'. Nabi keluar haji ni iaitu dengan seramai 140,000 sahabat. 140,000 keluar menuju ke kota Mekah. Dan Nabi SAW tuan-tuan, pada waktu-waktu ni sebenarnya Nabi dah memberi isyarat-isyarat dah hari-hari kewafatan Nabi. Bahkan masa Allah turunkan surah Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika itu sahabat-sahabat Nabi ni dah kata dah, Nabi SAW ni sedang memberitahu, mewar-war-warkan hari-hari kewafatannya. Bila turunnya wahyu pada waktu hari tasyrik tu tuan-tuan, Nabi baca depan sahabat wahyu ni, ada sahabat-sahabat yang dah agak dah. Ini adalah Nabi sedang mewar-warkan hari kewafatan baginda Nabi SAW. Baik, pendek cerita tuan-tuan. Nabi keluar daripada kota Madinah. Nabi keluar pada 29 Zulkaidah. Keluar daripada kota Madinah. Nabi berhenti di Bir Ali ataupun dikenali sebagai Zulhulaifah. Bir Ali dan Zulhulaifah ni tuan-tuan, dia berada di perbatasan tanah haram dan juga tanah biasa. Kalau tuan-tuan sampai ke Zulhulaifah tu, tuan-tuan boleh nampak ada border kat situ. Okey, ada tembok. Di situ tuan-tuan tempat kita bermiqat, Bir Ali ataupun dipanggil sebagai Zulhulaifah ataupun dikenali sebagai Masjid Asy-Syajarah. Ada banyak nama lah. Di situ tuan-tuan Nabi berhenti dan Nabi bermalam. Nabi tolak lepas zuhur daripada Madinah. Nabi sampai asar. Nabi dah solat jamak sampai zuhur esok. Dan waktu zuhur esok tu tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu pada sahabat Nabi, kita ni berhaji iaitu haji dan umrah tahun ini, kata Nabi. Kita haji dan umrah. Masa tu tuan-tuan, Aisyah ni disebut, masa tu Nabi SAW ni dia pakai minyak rambut. Nabi ni tuan-tuan dia sangat kemas, pakai minyak rambut. Kenapa? Padang pasir ni dia berdebu. Kalau kita tak berminyak tuan-tuan, rambut ni akan jadi kering dan keras. Tapi Aisyah kata Nabi ni rambut ni berminyak, kemas. Jadinya Nabi pakai minyak ni memang melekat rambutnya. Melekat, kata Nabi, kata Aisyah. Dan aku tuangkan mix iaitu wangian daripada atas kepala Nabi ni, lumur dia sampai ke janggut-janggut Nabi ni, di atas badan-badan Nabi SAW. Dan itulah kalau kita dalam keadaan berihram, jangan pakai perfume pada pakaian, tetapi pada kulit. Okay, pakai pada kulit. Boleh tak? Boleh. Syaratnya mesti sebelum kita berniat ihram. Okay, Nabi pun pakai. Kemudian Nabi pun berniat haji dan umrah. Bila niat haji dan umrah, tuan-tuan tahu dah, ini jatuh hukumnya haji kiran. Haji kiran Kiran ni maksudnya dia datang daripada kalimah qarin tuan-tuan, berdamping. Haji umrah tu serentak. Kiran namanya, berdamping. Manakala sahabat-sahabat Nabi yang lain tuan-tuan, kebanyakannya buat haji ifrad. Ifrad ni maksudnya tunggal, farid, tunggal. Dia buat haji je tuan-tuan. Kerana apa? Mereka ni ada lagi kepercayaan daripada jahiliah, iaitu masuk je bulan-bulan haji, tidak ada lagi ibadah umrah melainkan haji je. Sebab itu Nabi ni dia lawan. Kita tak diajar macam tu. Syariat ni membenarkan ibadah umrah. Boleh buat. Umrah ni tak ada had. Buat. Tidak ada halangan. Buat. Cumanya Nabi sebut, aku buat haji dan umrah kiran. Sahabat-sahabat buat ifrad. Tapi Nabi tak larang. Ayuh bergerak.
mereka bertolak tuan-tuan. Banyaklah, ni banyak cerita dekat sini tuan-tuan. Ada sahabat Nabi, ada isteri Nabi, macam-macam kes. Ada yang dalam keadaan dah keluar darah fasad, ada yang dalam keadaan period. Ni semua jadi hukum tuan-tuan. Cerita ni panjang. Tapi pendek cerita, Nabi SAW sampai dekat kota Mekah. Nabi berhenti dekat satu tempat namanya Zutua. Zutua ni tuan-tuan kawasan yang berhampiran dengan Masjid Tan'im. Sampai Masjid Tan'im ni. Nabi sampai sekitar dalam 4 Zulhijjah ataupun 3 Zulhijjah Nabi sampai. Di Zutua ni tuan-tuan, Nabi SAW berhenti. Nabi pun berhenti dekat Zutua ni. Apa yang Nabi buat tuan-tuan? Ini ada kes, iaitu Nabi suruh sahabat-sahabat tukar niat. Mana-mana yang tak bawa haiwan tunggangan yang untuk dijadikan sebagai haiwan korban, kata Nabi tukar supaya kamu berniat umrah dahulu kemudian baru melaksanakan haji. Maka di sinilah adanya haji namanya tamattu'. Tamattu' namanya mata'. Mata' ni tuan-tuan artinya bersenang-senang. Masuk dulu kota Mekah, tuan-tuan buat umrah, tawaf, sa'i, tahlul. Tuan-tuan pun tahlul, maka tuan-tuan dah halal dah. Ihram ni yang diharamkan, tahlul yang dihalalkan. Itu maksud dia. Jadinya tuan-tuan dah boleh pakai yang biasa, tuan-tuan dah boleh bersenang-senang dan sebagainya. Nanti hari tarwiyah, tuan-tuan sarung je ihram, tak payah pergi miqat, bertolak terus pergi ke Arafah. Yang itu tuan-tuan sahabat-sahabat tak nak buat. Sahabat-sahabat kata, kamu tak buat ya Rasulullah, kenapa aku kena buat pula? Nabi kata, kalau aku tak ada haiwan tunggangan untuk dikorbankan, aku akan buat haji tamattu' ni. Nabi lebih prefer untuk buat haji tamattu'. Tapi sebabkan Nabi dah ada haiwan tunggangan, sahabat-sahabat yang tak bawa tunggangan daripada kota Mekah ni, dari kota Madinah untuk jadikan sebagai korban, kata Nabi, ayo kamu niat dengan haji tamattu'. Sebab itu kita ada 3 jenis haji. Walaupun Nabi sekali haji tuan-tuan, dan Nabi buat haji kiran, mana datang 2 lagi, iaitu daripada niat-niat para sahabat Nabi SAW. Dan Nabi endorse, Nabi mengiyakan, kan, ni adalah perbuatan yang sah. Okey, jadinya tuan-tuan sampai kat Zutua ni. Okey. Baik, kita berhenti dekat sini tuan-tuan. InsyaAllah kesempatan yang akan datang kita akan jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.